Semalam, kedua-dua mata wang Eropah dan Pound British memperoleh momentum menaik yang kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Di samping pemulihan dalam permintaan untuk aset berisiko, pasaran equity juga menunjukkan dinamik positif. Peserta pasaran mengambil perhatian terhadap data mengenai pertumbuhan ekonomi zon euro. Statistik ternyata agak optimis. Pada suku pertama 2022, KDNK pelarasan musim meningkat sebanyak 0.3% di kawasan euro berbanding suku yang sama tahun lepas. Keluaran dalam negara kasarnya meningkat sebanyak 5.1%, melebihi anggaran awal. Dengan latar belakang ini, euro berjaya memperoleh nilai. Di samping itu, pertumbuhan guna tenaga adalah sebanyak 0.5% suku ke suku dan 2.6% tahun ke tahun pada suku pertama sejajar dengan jangkaan penganalisis. Tumpuan pedagang adalah pada jualan runcit Amerika Syarikat. Jualan meningkat sebanyak 0.9% pada bulan April di bawah anggaran 1%. Pada kiraan tahunan, jualan runcit meningkat sebanyak 0.6% daripada keuntungan sebanyak 2.1% pada bulan Mac. Kesannya dolar Amerika Syarikat dilihat tenang manakala euro meningkat. Penurunan euro gagal mendapat manfaat daripada data jualan runcit Amerika Syarikat sehingga menyerit harga untuk turun semula. Oleh itu, pasangan euro dolar kekal dalam saluran yang dibentuk dalam dagangan tengah hari. Kalender makroekonomi hari ini termasuk data tentang harga pengguna dari Great Britain. Indeks harga pengguna UK dijangka meningkat sebanyak 2.6% bulanan pada bulan April dan mencapai kadar tahunan 9.1%. Penunjuk ini terlalu tinggi untuk negara yang mungkin membawa kepada kenaikan kadar faedah selanjutnya oleh Governor Bank of England Andrew Bailey. Jika inflasi harga pengguna Britain mengatasi ramalan penganalisis, pound sterling berkemungkinan besar akan menghadapi penjualan mendadak dan mengurangkan semula keuntungan semalam. Selain itu, kawasan euro dijadualkan untuk melaporkan data mengenai harga pengguna hari ini. Jika penunjuk itu memenuhi jangkaan pasaran, euro mungkin mengukuh. Bagi statistik dari Amerika Syarikat, kalender makroekonomi tidak mempunyai sebarang terbitan berita penting. Sudah tentu pedagang mungkin mengambil perhatian tentang permit bangunan dan permulaan perumahan serta ucapan ahli FOMC Patrick Harker. Walau bagaimanapun, laporan ini hampir tidak akan dapat menyokong dolar hari ini. Dari sudut pandangan teknikal, tahap 1.0522 bertindak sebagai sokongan. Pulse breakout di 1.0515 sehingga 1.0522 akan membawa kepada peningkatan dalam jumlah pembelian. Dalam kes ini, kenaikan harga akan berusaha sedaya upaya untuk menembusi di atas 1.0563. Walau bagaimanapun, jika harga naik terus, kenaikan harganya berkemungkinan terhad disebabkan oleh false breakout dan ditambah pula dengan pembentukan divergence di penunjuk MACD yang mana akan mewujudkan isyarat jualan yang kukuh. Oleh itu, penurunan harga akan menyasarkan untuk mengembalikan harga sehingga 1.0522. Penetapan di bawah tahap ini dan kekurangan data dari kawasan euro akan mengakibatkan penurunan sehingga 1.0493. Jika harga menembusi di bawah tanda ini, pasangan euro dolar akan kembali kepada 1.0460. Jadi berhati-hati dengan pembelian kerana belum ada faktor pemacu sebenar untuk mata wang Eropah. Sekali lagi, hanya false breakout di 1.0522 atau 1.0493 akan membolehkan untuk pembeli mempasangan tersebut. Jika kenaikan harga berjaya menolak harga di atas 1.0563, ujian atas ke bawah bagi tanda ini akan mencipta isyarat beli. Dalam kes sedemikian, euro akan mempunyai peluang untuk meningkat sehingga 1.0602. Pada tahap ini, trader akan dapat melakukan penjualan pada rebound dan ia bergantung pada pembentulan intraday 15 hingga ke 20 pips. Sebagai alternatif, kedudukan jual pada rebound boleh dipertimbangkan pada 1.0640. Bercakap tentang mata wang British, keadaannya adalah serupa. Di tengah-tengah data inflasi UK, pound sterling mungkin melonjak sehingga 1.2515. False breakout pada tahap ini dan divergence di penunjuk MACD akan mencipta isyarat jual dan penurunan akan berusaha untuk mendapatkan semula kawalan pada 1.2452. Jika harga tetap di bawah tanda ini dan mengujinya dari bawah ke atas,
pasangan pound dolar akan berada di bawah tekanan yang lebih kuat dan akan meluncur sehingga 1.2399 dan kemudian ke 1.2354. Pada tahap 1.2354 terdapat kemungkinan untuk membuat pembelian ketika rebound dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips, pembelian di 1.2452 atau 1.2399 boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, keadaan ekonomi di Britain agak mencabar. Oleh itu, pergerakan naik semasa pasangan itu mungkin bersifat sementara, dan data yang kurang pada hari ini dari UK mungkin akan mempengaruhi pound sterling. Oleh itu, pulangan di bawah 1.2452 mungkin mengurangkan sepenuhnya keuntungan semalam. Jika statistik mengenai inflasi ternyata meyakinkan dan harga bersatu di atas 1.2515, jumlah pembelian akan meningkat. Dalam kes ini, pound British dijangka meningkat sehingga 1.2574 dan 1.2633. Pada tahap ini terdapat kemungkinan untuk membuat penjualan ketika rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 35 sehingga ke 40 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Umar.